Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good days to everybody. Okay, right. So hari ini kita akan sambung untuk chapter the fifth chapter, which is transmission line. Okay, so we recall balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, chapter 1 kita dah lihat kepada introductions, which is introductions refers to the transmission line. The block diagram of the communication system, which is we have transmitter, receiver and the medium. Okay, so the medium itself yang merujuk kepada cara kita nak menghantar data daripada transmitter kepada receiver. So kalau kita lihat pada sekeliling kita ataupun aplikasi yang kita biasa gunakan, okay, aplikasi yang kita biasa gunakan adalah medium tu kita sama ada kita ada wireless ataupun wired. Okay, wireless communication ataupun wired communication. So wired ni macam you punya kabel, LAN kabel, awak gunakan mouse yang ada wire tu dan sebagainya lah. Okay, kabel penghantaran daripada komputer kepada printer. So kalau untuk wireless, dia tidak menggunakan kabel. Okay, dia menggunakan electromagnetic wave. Okay, jadi kalau kita bercakap berkenaan dengan transmission line ataupun kabel transmissions, dia ada banyak cara ataupun ada banyak perkara yang kita perlu lihat jugalah, iaitu dari segi jenis-jenis wire, dari segi noises, losses, macam mana kalau kita nak increasekan kita punya bandwidth, macam contohnya kita nak menghantar rate yang tinggi, bit per second yang tinggi menggunakan kabel. So macam mana kita nak gunakan? So kita lihat kepada jenis-jenis kabel pula lah. Okay, kalau kamu belajar yang kamu tahu dari segi awak punya pengalaman, awak tahu kabel fiber, awak tahu kabel copper dan sebagainya lah. So copper dan fiber ni memang biasa kita gunakan pada waktu sekarang ni lah. Okay. Macam fiber, kalau kita boleh lihat contohnya macam Unify Connections, okay, dia menggunakan fiber optik yang mana dia boleh membawa capacity rates yang sangat tinggi berbanding dengan kita punya kabel copper lah. Okay, alright. So ini kita akan sentuh kepada wired transmissions. Okay, kita akan lihat secara dasar, secara roughly berkenaan dengan kita punya wired communication systems. Okay. Okay, so kalau kita lihat dalam kita punya basic transmission line ataupun kita punya basic cables, biasanya kalau kamu lihat kabel, apa-apa kabel pun, okay, biasanya dia mempunyai satu ataupun dua wire, okay, yang mana idea dia macam circuit, kita punya electronic circuits, yang mana kalau kita ada kabel, kalau kita ada bateri kat sini, so bateri ni fungsi dan juga satu mentol contohnya lah. Okay, so fungsi bateri ni dia nak menghantar kita punya current kepada mentol untuk kita menyalakan mentol tu lah. Okay, so kita menghantar, so kita kena connect dua kabel, satu kabel positif, satu kabel negatif. Sama juga kalau untuk kita menghantar kita punya data. So kita perlukan dua kabel ataupun dua kabel lah. Satu kabel untuk menghantar data, satu kabel untuk menghantar ataupun connection pada ground. Okay. Tapi kalau untuk transmission line, untuk data communication system, penghantaran data communication, ini dia ada dua jenis. Okay, so kita akan lihatlah. So basically they consist of two conductors separated from one another by a dielectrics. Okay, idea dia sama juga, dia mempunyai dua conductor tapi dipisahkan dengan satu dielectric. So dielectric ni apa dia? Dielectric ni adalah satu materials yang tidak connect dengan currents. Okay, dia tidak boleh, idea dia supaya kedua konduktor ni tidak boleh bercantum ataupun bersambung. So dia kena connect dengan dielectrics. Okay, dia kena pisahkan dengan dielectric. So contohnya kalau kita ada satu kabel positif, satu kabel negatif, so tengah ni dia adalah kita panggil sebagai dielectric. Okay.
supaya dia tidak boleh bersambung. So fungsi transmission line ni, idea asal dia adalah untuk connect antara transmitter kepada antena dan juga daripada antena kepada receiver. Okay, so contoh kalau misal kata kita ada, okay, so kita punya kabel kita, ataupun so kita punya sistem kita ada transmitter system, so kita connect kepada antena kita. Okay, so ni antena kita, so ini adalah kita panggil sebagai TX line. Okay, dan kita punya antena, okay, connect kepada kita punya receiver kita. Okay, boleh juga sama ada, ataupun kita boleh connect kepada sama ada kita punya transmission system kita connect terus dengan RX system kita. So ini pun kita panggil sebagai TX line. Okay, so yang atas ni adalah kita panggil sebagai wireless communication system dan ini adalah wired communication system. So TX line ni digunakan untuk kedua-dua jenis. Dia TX line ni kita gunakan untuk connection apa-apa jenis untuk kita menghantar kita punya signals. Okay, so purpose dia adalah untuk menghantar signal kepada antena ataupun kita punya block diagram. Okay, so perfect transmission line ni apa dia? Perfect transmission line ni sebab kita nak hantar signal, contohnya kita nak menghantar satu data, of course lah kita nak data kita itu 100% sampai, tidak ada losses dan tidak ada radiate any energy. So since kita punya TX line ni dia membawa signal electrical signals, okay, so of course electrical signal tu dia akan menghasilkan satu energy, sama ada energy of temperature, okay, ataupun energy of EM wave. Okay, so untuk mengelakkan dia tidak meradiate any energy, so of course kita perlukan satu insulator lah. Okay, so sebab tu kalau awak tengok kabel, apa-apa kabel, dia mesti ada satu insulator yang tebal untuk menghalang energi terkeluar. Okay, dan of course kita tak nak kita punya data ataupun kita punya energi tu losses lah. Itu kita panggil sebagai perfect transmission line. Itu idea lah, tapi in reality dia memang akan ada radiation dan juga akan ada losses. Cuma kita boleh kurangkan sahaja. So there are three types of transmission line. Satu balance line, unbalanced line, dan satu lagi adalah kombinasi bagi kedua-dua ni adalah, iaitu kita panggil sebagai balloon, okay, ataupun kita panggil balance to unbalance. Okay, the balance and unbalance balloon, kita panggil balloon. Okay, kita lihat yang pertama dahulu, balance line. Apa yang kita panggil sebagai balance line tu? Okay, so balance line ni ciri-ciri dia mempunyai two wires. They have two wires, which is one carry a current, dan satu lagi carries a signals, and dua-dua ni membawa current, satu membawa signals dan satu lagi dia adalah untuk return. So maksudnya kita ada dua kabel, satu untuk daripada transmitter kepada receiver contohnya lah. Satu kabel dia menghantar daripada TX ke RX, satu kabel lagi daripada RX kepada TX. Okay, dan dua-dua ni dia mesti connect dengan ground. Okay, kena ground lain lah. Okay, so contohnya macam contoh kabel apa dia yang kita biasa nampak. Okay, kamu biasa nampak kabel kalau kita ada television yang selain daripada Astro yang biasa punya. Okay, kalau kita nampak biasanya kalau kita ada kita ada dua kabel lah kalau ni. So satu kabel forward dan juga satu lagi kabel reverse. Okay, so dia yang ini adalah, yang hitam ni adalah insulator dia lah. Okay, so contohnya macam kabel yang ini, dan juga kalau kita belajar untuk LAN kabel, okay, dia ada shielded twisted pair dan unshielded twisted pair. Okay, so ini adalah contoh-contoh kabel untuk balance transmission line. Contoh lain adalah yang inilah, balance line open wire. So open wire ni dia tidak ada insulator, dia gunakan air insulator lah, udara sahaja. Tapi dia untuk mengelakkan dia bercantum, dia kena ada spacer yang ini.
Kalau yang ni dia ada dielectrics untuk mengelakkan dia bercantum. Okey, yang ini twisted pair, yang macam ni lah, twisted pair. Satu lagi adalah shielded pair. Okay, ni biasanya kalau kita lihat dalam connection daripada untuk audio, untuk video. Okey, kalau yang lama-lama lah, video yang apa, alatan yang lama. Okey, so dia gunakan jenis balance transmission line. Okey. Okey, yang kedua unbalanced line. So unbalanced line ni sama juga, dia mempunyai dua wire juga. Okey. Satu wire is a ground wire dan satu lagi is a signal potential ataupun signal wire lah. Okey, so dia ada dua kabel. Satu kepada sebagai signals, satu lagi adalah sebagai ground. Okay. Based on unbalanced signal transmission, the ground wire may also be reference to the other signal carrying wires. Okay. Salah satu kekurangan kalau kita gunakan satu signal, so daripada contohnya kalau daripada TX ke RX, misal kata sistem tu memerlukan komunikasi antara RX dan TX dan sebaliknya. Okay, so signal ini saja, kabel ini digunakan untuk kedua-duanya. Satu untuk transmitter, satu lagi untuk receiver. Okay, jadi dia mempunyai kecenderungan untuk terasanya noiser dan sebagainya lah. Okay, tapi apa yang kita buat, so biasanya kabel untuk unbalance ni dia lebih tebal. Okay, dia punya kelebaran dia lebih tebal berbanding dengan balance line. Kalau balance line ni tadi, kalau biasanya dia punya konduktor dia agak tipis ataupun dia agak halus lah. Okay. So contohnya dekat mana? Kalau kamu perasan kabel yang ini, okay, so yang ini adalah contoh kabel untuk signals dan ini adalah untuk ground. Ini pula adalah dia punya dielectric dan ini adalah dia punya insulator. Okay. So kalau biasanya kamu perasan kat mana ni? Okay, ini adalah kabel Astro lah. Okay, Astro kabel yang kalau kamu buka kat belakang tu dia ada macam ni lah. Okay. So kabel dia unbalance ni dia boleh carry the very high frequency lah. Okay, since dia menggunakan satu kabel saja, dia boleh carry very high frequency. But then dia kabel juga kita boleh gunakan untuk transmission daripada TX kepada RX dan sebaliknya. Okay, dia boleh secara berubah-ubah ataupun RX tu kepada TX. Okay. Okay, ni contoh lain yang kita gunakan. Yang ini adalah without kita panggil sebagai without dielectrics. This is with dielectrics. Okay, untuk mengelakkan dia bersambung. Okay, yang ketiga, okay boleh tadi beza dia. So yang tadi balance dia mempunyai dua wire, satu untuk forward, satu untuk reverse ataupun satu untuk carry. Okay, satu lagi untuk satu untuk returns. Kalau unbalance, satu signal potential, satu lagi adalah ground potential. Itu saja beza dia lah. Manakala untuk balloons, so balloon ni biasanya kita gunakan, dia tak ada aplikasi, dia tak banyak kita gunakan dalam aplikasi video audio. Dia banyak kita gunakan aplikasi untuk daripada antena punya aplikasi. So antena kepada amplifier. So balloon ni adalah a circuit device used to connect unbalanced transmission line to the unbalanced loads. So contohnya kita ada dua block diagram. Satu contohnya antena dia menggunakan load dia adalah unbalanced. Dan satu lagi pada amplifier ni contohnya dia adalah balance. So dua-dua ni dia tak boleh nak kita gunakan TX line yang biasa. So kita gunakan, dia lebih kurang macam converter lah daripada balance kepada unbalance.
So contohnya adalah seperti, okay, jadi dua, satu adalah transformer balance dan juga kita panggil sebagai bazooka balance. Contohnya daripada kabel, coaxial cable. So coaxial cable ni apa dia? Unbalanced, dan satu lagi adalah balance outputs. Okay, so dia perlukan satu kita panggil sebagai balloons. Okay, yang ini kita panggil sebagai transformer balloon untuk convert daripada signal daripada unbalanced kepada balance output. Okay. Okay, so yang ni contohnya, yang ni pula adalah kita panggil sebagai bazooka balloons. Okay, so yang ini adalah contoh antena. So nanti kita akan tengok antena. So antena digunakan balance, iaitu digunakan dipole antena. Dipole antena ni macam yang TV punya apa ni, antena lama tu. Dan yang ini pula, okay, dia menggunakan coaxial line. Coaxial line ni macam dia daripada TV yang mempunyai output coaxial. Okay, okay, so kita nak gunakan, kita tak ada kabel nak connect antara apa ni, coaxial kepada dipole, so kita gunakan bazooka balloons. Okay, tapi aplikasi sekarang dia dah tak ada dah. Aplikasi sekarang dia dah integrate dalam antena tu sendiri. So kalau kamu punya TV mempunyai coaxial line ni, and then you beli antena dekat kedai, dia dah siap-siap dah output dia dalam bentuk coaxial. You tak perlu lagi dah cari balon dan sebagainya. So biasanya balon ni kita tak guna, tak banyak kita gunakan lah. Dia gunakan apabila you design satu produk ataupun design satu-satu antena. Tapi untuk aplikasi sekarang kita tak banyak gunakan. Okay, kebanyakannya dia dah siap integrated dalam antena itu sendiri. Okay, biasanya kalau kamu pergi ke kedai nak cari antena, dia dah siap dah coaxial cable dia. Okay, kemudian, okay, so kita dah lihat kepada jenis-jenis transmission line lah. Okay, kalau kita lihat, semua ni dia memerlukan connection yang membawa electrical energy, okay, yang membawa signal, frekuensi dan sebagainya. So, ada beberapa jenis losses yang kita akan lihat lah ataupun yang akan terjadi. Okay, yang pertama adalah radiations itself, yang kedua heatings, dan satu conductor heating dan satu lagi adalah dielectric heatings. Okay, radiation is berlaku apabila kita punya membawa signal yang high frequency lah. Okay, so dia boleh menyebabkan satu radiasi. Tapi kebiasaannya kalau untuk signal TV yang 700 MHz ni, dia sangat rendah lah radiation dia. Okay, biasanya untuk okay, yang 6 GHz ke atas tu, tu mungkin membawa kita punya radiation dan sebagainya. Conductor heating, okay, of course kalau kita punya conductor tu kita menggunakan copper, so dia akan menghasilkan heating dan sebagainya. So dielectric heating pun, dielectric biasanya agak kurang juga lah. Okay, sebab dielectric ni dia punya material dia lebih kurang macam plastik dan sebagainya lah. Okay, dielectric heating ni kalau kita menggunakan jenis yang copper, okay, ataupun dielectric yang menyebabkan membawa current dan sebagainya lah. Okay, so dia boleh menyebabkan heating. Okay, so 3 jenis losses. Okay, biasanya adalah radiation dan juga conductor heating tu yang menyebabkan ke losses tinggi. Okay, so bila kita dah lihat kepada transmission kabel, transmission line dan sebagainya, so transmission line ni kita boleh lihat ataupun kita boleh jadikan dia sebagai satu komponen circuits component, which is kalau kita lihat, kalau kita convert dalam bentuk circuits teori, okay, so circuit macam saya cakap tadi, so sini kita ada lampu. So bateri ni fungsi dia adalah untuk membawa kita punya current tu untuk menyalakan lampu. So makin panjang kita punya wire tu, okay, of course dia akan menyebabkan losses tadi itulah. Okay, so macam mana kita nak kira losses dan sebagainya? So kita boleh dapatkan daripada kita panggil sebagai characteristic impedance, Z0. Apakah itu Z0? Z0 tu adalah dia punya dalam unit ohms, iaitu dia punya resistance. So okay, so ini kita bagi sebagai load, ni kita bagi sebagai source.
Okay, so sebelum okay, so source dengan load ni apabila kita nak sambung, dia mesti ada kita panggil sebagai matching. Kita kena match. Okay, so daripada source dengan load. So contoh load tu matching dia kalau kita, so matching ni adalah kita panggil sebagai Z0 ni lah. Berapakah nilai dia? Okay, so contoh load tu adalah 50 ohms. Dan source tu pun mesti dalam unit ataupun dalam value 50 ohms dia punya Z0 dia. Barulah kita panggil sebagai matching. Okay, match. So match tu maksudnya cantik lah dia punya penggabungan. Macam awak dengan pasangan masing-masing. So kalau tak match tak sesuai lah kan. So dia kena match dengan antara satu sama lain. Okay, so Z0 tu dalam bentuk ohms. Okay, so ideally kita nak kira berapakah kita punya nilai Z0 kita bagi setiap load dan juga setiap source. So macam mana kita nak kira Z0 tu? Okay, ni kamu tak payah tengok lah. Okay, so kamu lihat yang RF sahaja. Untuk RF, untuk radio frekuensi yang kita biasa gunakan, the Z0 is Z0 equals to L over C square roots. Okay, so L ni dia adalah kita panggil sebagai inductance kita panggil inductance dan juga adalah capacitance punya constants. So setiap kabel yang kita beli, yang kita ada, yang kita design ataupun kita beli, setiap meter, contoh dalam 1 meter kabel kita, dia mempunyai L dan juga C punya constants ataupun kita sebagai capacitance and juga inductance constant bagi setiap kabel. So setiap kabel dia berbeza-beza, kabel fiber lain, kabel copper lain, kabel itu lain dan sebagainya. So untuk unbalance, untuk balance, okay, untuk balance punya contoh, okay, iaitu kita ambil contoh sebagai parallel wire. Okay, dia mempunyai Z0 yang tersendirilah, iaitu Z0 this one. D ada, so pada ni kita ada satu distance between two cables, dan R iaitu dia punya radius for each wire. So formula dia adalah Z0 276 over epsilon R log D over R. Epsilon R ni adalah dia punya kita panggil sebagai relative permittivity bagi kita punya dielectric ni. So ini kat tengah-tengah ni adalah dielectric kita. Kalau untuk unbalance, so kita menggunakan contoh coaxial cable. So coaxial cable ni dia satu adalah kita punya ground, dan yang ini adalah kita punya apa tadi, signals. Okay, signals. So kita ada satu diameter outer dan satu diameter yang inner. So D1 ni adalah untuk diameter ground, dan yang D2 ni adalah diameter untuk signals. Boleh So dia punya formula dia lah. Okay, so kita pergi satu contoh. Lagi masuk. Kita pergi satu contoh, iaitu satu kabel RG 59B coaxial cable. So ni coaxial cable yang biasa kita gunakan untuk Astro tu lah. So Z0 dia adalah 75 ohms and nominal capacitance. Nominal capacitance saya nak sebut tadi. Okay, constant bagi capacitance dia. Nominal capacitance is 69 picofarad per meter. So maksudnya dalam coaxial cable kita tu, dalam 1 meter dia mempunyai capacitance sejumlah 69 picofarad dan juga inductance. Tapi inductance kita tak tahu. So macam mana kita nak kira inductance? Kita gunakan formula inilah, Z0 sama dengan L over C. So kita gunakan Z0 sama dengan L over C square roots. So Z0 tadi adalah 75, L kita nak dapatkan tadi, so over C berapa? 69 pico. So pico darab 10 kuasa negatif 9. Pico negatif 12. Okay, negatif 12. So punca kuasakan dia. So dah cari nilai L. Berapa? Okay, so dia lebih kurang dalam
So kalau kamu kira, ni kamu kira sendirilah so kamu akan dapat lebih kurang dalam 3.88 darab 10 kuasa negatif 7. So unit dia apa? So L inductance dia adalah Henry per meter. Okay. Okay. Yang kedua, if a diameter of inner, so inner dia adalah 0.584 dan juga dielectric constant iaitu epsilon R. So inner conductor apa dia? D2. So ini adalah D2. Okay, so D2. Wah, ini rekod ni 50 orang, ramai ni. So what is the D1? So kita nak dapatkan D1. Okay, so kita nak dapatkan D1 kita. So kamu gunakan, so Coxier kamu gunakan 138. So kita tahu Z0 kita adalah 138 over epsilon R. Okay. Log D1 over D2. Betul? Okay, D-log So D-log. So Z0 kita tahu tadi adalah 75. Okay, so 75 equal 138 over epsilon R kita adalah 2.23 punca kuasa log D1 kita adalah kita tak tahu. Okay, D1 adalah X D1 over D1. D1 kita adalah 0.584 mm. Okay, so kamu pindah, kamu dapatkan kamu punya D1 kamu berapa. Okay, so kamu kena settlekan ni dululah. Okay, settlekan 2.23 bawa ke sana, bahagi 138 and then kemudian baru kamu anti-lockkan dia. Okay, dapat? Cuba try, kira berapa? Cepat dalam 1 minit, berapa? Cuba kira. Dapat tak? 3.78. Yes, correct. So lebih kurang dalam 3.78 mm. 3.78 mm ataupun 3.77 mm lah. Okay. Okay, so macam saya kata tadi, yang ini bawa ke sana dulu. And then ni bawa ke bawah bagi. And then kemudian anti-lock. So lock ni dia gunakan base 10 lah, base yang biasa. Okay, kamu tak payah tukar base dulu. And then kamu anti-lock and then baru kamu darabkan dengan 0.584 ni. So kamu akan dapat 3.78 mm. Okay. Okay, so kemudian okay, so apa tu? So okay, so kemudian kita pergi kepada wavelength. So wavelength saya tak sentuh lah, you all boleh faham lambda sama dengan C over F. Okay, so contoh kamu nak gunakan 50 Hz, kamu jadikan dia 6 kali 10 kuasa 6 meter. Okay, so ini you all dah biasa, kamu dah belajar masa yang awal-awal tadi kan. Okay, so kita pergi kepada velocity factor dan juga propagation velocity. So apa dia ni? Okay. Okay, tadi dalam formula yang ini, so lambda C over F. So F ni adalah kita punya frekuensi, C ni adalah kita punya had laju dalam cahaya kan. Okay, speed of light. Okay, dan lambda ni adalah kita punya panjang gelombang. Okay.
Bermaksud bagi satu frekuensi iaitu contoh 50 ohms ni dalam keadaan hal laju cahaya, panjang gelombang dia adalah 6 darab 10 kuasa 6. Okey. Tapi dalam kabel macam mana? Okey. Tapi dalam setiap kabel dia mempunyai panjang gelombang yang berbeza lah, dan juga velocity pun berbeza. So, apa yang kita panggil sebagai propagation velocity ni, propagation velocity adalah merujuk kepada had laju signals dalam kabel kita. Okey, so saya bagi satu contoh. Saya ada satu signal X, dia nak masuk dalam kabel saya, kabel koaxial contohnya lah, koaxial melawan versus kita dalam environment yang kosong ataupun dalam udara. So, signal bila masuk dalam saya punya kabel dan juga dalam bentuk udara ataupun dalam environment yang lapang, dia adalah berbeza. Dia tak sama dengan antara yang dalam kabel dengan dalam luar. Yang ini kita panggil sebagai propagation velocity, had laju dalam propagations. Yang terbalik pula. Propagation velocity ni dia dalam kabel. Yang dalam propagation dalam udara ni kita gunakan konsep kelajuan dia adalah C, ataupun kita panggil sebagai 3 darab 10 kuasa 8 yang kamu belajar sebelum ni lah. Okay, so propagation velocity ni dia dalam kabel. Okay, boleh faham So, velocity factor ni pula adalah nisbah antara actual velocity of propagations, okay, terhadap velocity dalam free space. Okay, iaitu velocity dalam kita punya kabel dinisbahkan dengan velocity dalam kita punya free space. Itu kita bagi sebagai velocity factor. Boleh dapat? Okey, kita main dengan formula lah baru kita nampak Okey. Kamu lihat yang ini dulu. VF is a velocity factor. VP is our velocity in cable, in medium ataupun in cable lah. Yang ini adalah in free space. C kan, C 10 darab 3 darab 10 kuasa 8 in free space. So C ni jangan keliru dengan kapasitor pula. So C is a hal laju cahaya. Okay, so ni nisbah dia VP over C. Okay, ataupun saya nak katakan sebagai VC pun boleh jugalah. Okay, kan kamu keliru dengan carrier pula kan. Okay, pulanglah masing-masing. Tapi biasanya unit untuk hal laju cahaya dia adalah C lah. Okay, ataupun kita boleh nisbahkan juga kepada 1 over epsilon R. Epsilon R ni adalah kita punya dielectric dalam kita punya kabel. Okay, speed of light. Okay, so macam mana kita nak dapatkan kita punya so velocity factor must be taken into consideration when computing the length of transmission in wavelength. Okay, so untuk dapatkan dalam free space, dia kita gunakan C over F kan. So lambda dalam kabel pula, macam mana kita nak kira? This one, lambda is equal C darabkan dengan VF over F, iaitu VF ni adalah velocity factor dibahagikan dengan frekuensi. So kita akan dapat VP over F, iaitu velocity propagation dibahagikan dengan frekuensi. Okay, so mungkin tak faham lagi, so kita buat satu contoh lah. Okay. Okay, so what is the actual length in meter? Okay, actual length. Jika of 1/4, so ni 1/4 ni adalah 1 over 4 of lambda P. Okay, propagations. With a velocity meter of 0.66 of 30 MHz. Okay, so kalau misal kata lambda in free space, apa dia? So lambda sama dengan C over F. C adalah 3 darab 10 kuasa 8 dibahagikan dengan 30 MHz. Okay, so kamu akan dapat berapa? Cuba kira berapa? 3I8 bahagikan dengan 30 MHz. So kamu akan dapat 10.
10 meter. Kalau dalam in cable pula, lambda in cable, in coaxial cable. Coaxial cable. Apa pasal tulisan saya ni? Okay, so lambda dia adalah C, macam kita gunakan formula tadi, C VF over F. VF over frekuensi darabkan. Okay, so kita gunakan C kita 3 darab 10 kuasa 8. Velocity factor adalah 0.66 dibahagikan dengan theta MHz. Kamu akan dapat sebanyak berapa? So potong 2, lebih kurang dalam 6.6 meter. So nampak beza dia. Yang ini 10 meter, ini 6.6 meter. So dia ada beza dia lah. Okay. So maksudnya apa yang saya nak cakap kat sini, lambda atau panjang gelombang dalam free space. Free space ni yang macam biasa ni lah. Yang keadaan biasa, tidak ada apa-apa halangan. Dan juga lambda dalam coaxial cable dia berbeza. Itu maksud dia. Okay. Okay. 10.45 dah. Okay. Sempat tak ni? So saya rasa saya akan sentuh untuk chapter yang ini saja kot. So chapter antena ni saya akan buat hari lain, boleh Sebab lama pula. Okay. So saya buat satu contoh yang ini dulu. Example 4 dulu. Okay. So example 5 nanti you all buat sendiri. Okay. So lepas chapter 4 kita ambil lah. Okay. So saya ambil satu contoh. Example 4. Okay. Kalau dapat soalan macam ni, so kita lihatlah coaxial cable. First kali kamu kena lihat jenis kabel apa. So coaxial cable digunakan formula apa. So apakah formula dia? Z0 apa dia? Kemudian yang apa tu? Okay. So kemudian kita punya 55 nanohenry ni apa dia? Ini adalah L kita. Dan ini adalah kita punya C kita. 100 MHz adalah kita punya frekuensi. Diameter of inner. So inner D1 ataupun D2. Lihat balik. Berapa? Inner. So dia adalah D2. Okay. So inilah D2. Epsilon R. So line impedance. So kita nak carikan kita punya line impedance iaitu kita punya Z0 kita. Outer kita adalah D1. Velocity factor VF kita. Propagation velocity. So propagation velocity of the cable. Maksudnya dalam kabel tu apakah dia punya had laju dia. Bukan had laju, dia punya kelajuan dia. So ini adalah kita punya VP. Wavelength in free space. Ni kamu gunakan C over F tu lah. Iaitu kamu gunakan wavelength in free space ataupun lambda naught. Lambda naught. Yang ini adalah wavelength while travelling through the coaxial cable, iaitu lambda, kita panggil sebagai lambda propagation lah, lambda P. Okay. Yang VP ni adalah velocity. Lambda ni adalah panjang gelombang. Okay, boleh? So kita gunakan kita punya, so boleh buat sama-sama So first kali kita gunakan formula Z0 sama dengan 138 bahagikan dengan epsilon R, kemudian log D1 over D2. Okay. Z0 kita adalah 138 bahagikan epsilon R kita berapa tadi? Epsilon R adalah 3/56. Log D1 kita nak dapat D1 over D2. D2 kita adalah 0.65. So berapakah nilai dia? Z0. So Z0 kita perlu cari Z0 dahulu lah ya. Okay, Z0 dia adalah L over C. So L over C 55 nano dibahagikan dengan 175 pico. Berapa nilai dia? 17.73, betul? Yang lain?
Betul, okey. Yang lain betulkan je lah kan. 17.73 lah ohms. So, this one 17.73 sama dengan bla 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 bla. So kamu dapatkan D1 kamu. So D1 is equal to what? So ini sebenarnya ada alright. Boleh dapat berapa D1 kita? D1 1.136. Yang lain betul? Satu pun 135 ataupun 1.136 betul lah. Okey. Okey, jauh. Okey ni sekejap. Satu poin 136 mm lah. Okey, yang kedua. So ni dah settle. Velocity factor VF. Okey. Ni yang pertama, ni yang kedua, yang ketiga VF. So VF adalah sama dengan formula apa? So kamu boleh gunakan direct. So kita ada epsilon R ataupun dia punya dielectric. So kamu boleh gunakan formula yang ini. Okay, kalau diberi kamu dah dapat VP ataupun velocity in propagation, baru kamu boleh gunakan yang inilah. So dia ada dua cara. Okay, so kamu gunakan yang bahagikan dengan epsilon R. Okay, so sama dengan VF sama dengan 1/3.56 punca kuasa ataupun epsilon R. Sama dengan berapa? 0.53. Okay. So since there is a velocity factor, factor is dia tak ada tidak ada apa unit factor kan, dia disebahkan. Okay. Kemudian yang keempat VP. So VP ni nak guna formula yang mana? Okay. Okay, so lihat kat sini. So kat sini ada VP, sini ada VF dan ni adalah kita punya C. C ni speed of light Sebab tu saya takut kamu keliru dengan capacitor pula. Jangan guna capacitor. So masuk yang ini dia adalah speed of light. So kamu gunakan formula VP sama dengan VF darabkan dengan speed of light ataupun saya buat VC lah sebab saya takut nanti kalau saya buat C kamu keliru dengan capacitor pula. So VF kamu adalah 0.53 darabkan dengan VC kamu adalah speed of light 3 darab 10 kuasa 8. Berapa? 159 mega. Adapun wavelength speed. Okey. Laju lah cat ni. Lim, nantikan yang lain tertinggal. Yang lain boleh dapat tak? Oh dapat, okey. Kalau dapat saya laju je. Okey, so dia adalah 159 darab 10 kuasa 6. Okey. Okey, wavelength is free space, lambda naught. So lambda naught 45. So lambda naught ni naught lambda naught sama dengan C/F 3 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan frekuensi dia adalah 100 MHz. So ni dapatlah. So yang keempat, yang keenam lambda P. So lambda P ni macam mana? Okay.
So lambda naught tadi adalah berapa? 3 meter. Okay, so ni adalah 3 meter. So lambda P apa? So lambda P kita gunakan konsep yang atas ni jugalah. Okay, iaitu yang inilah. Yang kita gunakan konsep yang ini. Tapi untuk lambda naught in free space dia gunakan had laju dalam udara. Tapi untuk propagation kita gunakan had laju dalam kabel lah kan. So kita gunakan VP over F. Yang ini C kan, VC tadi kan. Okay, so yang ini VC over F, VC untuk hal laju cahaya. So yang ini kita gunakan VP over F. So VP kita tadi adalah 159 darab 10 kuasa 6 dibahagikan dengan 100 MHz. Okay, boleh nampak kalau kita nak kira dalam free space, kita guna hal laju cahaya in free space. Kalau kita nak kira dalam panjang gelombang dalam kabel, so kita gunalah hal laju dalam kabel. Of course lah kan. So kamu gunakan yang ini. So 159 mega bahagikan dengan 100 MHz. So dia 1.59 meter. Okay. Ataupun kamu boleh juga kira lambda P ni kamu kira dengan cara lambda naught darabkan dengan velocity factor VF kamu pun boleh juga. Atau so lambda naught kamu tadi adalah 3 meter darabkan dengan 0.53 sama dengan 1.59 meter juga. Okey, sama jugalah. Boleh dapat? Okey, so example 5 ni, example 5 ni dia gunakan parallel wire. So dia punya formula lain lah. Okey. So ni you all buat, you test dulu, kamu buat dulu kat rumah. So nanti bila saya bagi assignment, barulah kamu buatlah. Okay, nanti saya akan bagi assignment, mungkin parallel ke coaxial ke nanti kita akan buatlah. Okay, so untuk itu saja untuk chapter 5. Okay.